Assalamualaikum. Nama saya Marahaini Nabilah binti Muhammad Raji. Hari ini saya akan kongsikan dua kisah yang sangat menarik yang mana mereka merupakan isteri kepada dua orang Nabi. Ini dapat dibuktikan berdasarkan ayatullah di dalam Al-Quran. Jadi tajuk pada hari ini ialah keimanan seseorang tidak akan dapat sesekali diwarisi. Jadi secara amnya, wanita yang solehah ialah wanita yang taat akan perintah Allah dan perintah Rasulullah serta mentaati suaminya dan tidak akan sesekali mengingkarinya. Ini kerana Nabi Muhammad SAW telah bersabda bahawa dunia ini merupakan perhiasan dunia dan sebaik-baik perhiasan ialah wanita solehah. Jadi kisah pertama yang ingin saya kongsikan ialah kisah isteri Nabi Nuh alaihi salam yang digambarkan oleh Allah dalam surah At-Tahrim ayat 10. Jadi kisahnya bermula apabila isteri Nabi Nuh alaihi salam membocorkan rahsia mengenai siapa yang menjadi pengikut suaminya agar kaum suaminya yang fasik dapat mengganggu dan menyeksa mereka. Cukup dengan itu sahaja, isteri Nabi Nuh alaihi salam terus membangkang suaminya sedangkan suaminya merupakan seorang nabi. Bahkan isterinya juga mendakwa kepada kaumnya bahawa Nuh itu gila. Anak sulung daripada pasangan ini iaitu Kanaan sedikit sebanyak telah mengikuti jejak langkah ibunya. Maka pada satu ketika tatkala Allah ingin menurunkan azab terhadap kaum Nabi Nuh alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kaum Nabi Nuh alaihi salam serta Nabi Nuh untuk meninggalkan tempat tersebut. Oleh itu Nabi Nuh alaihi salam telah mengajak isterinya dan anaknya Kanaan untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun mereka dua enggan dan tolak ajakan Nabi Nuh. Mereka tetap enggan untuk beriman kepada Allah dan mereka memilih untuk mempercayai ajaran nenek moyang mereka. Maka turunlah azab Allah dan lenyaplah kedua-duanya di dalam banjir besar. Kisah kedua berkisarkan tentang isteri Nabi Lut alaihi salam yang digambarkan oleh Allah dalam surah Hud. Jadi, apa sebenarnya yang isteri Nabi Lut alaihi salam buat sehingga menyebabkan Allah gelarkannya sebagai isteri yang dahaga? Seperti mana yang kita tahu, kaum Nabi Lut merupakan kaum yang suka sesama sejenis atau dengan bahasa mudahnya homoseksual. Kisahnya bermula tatkala Allah menghantar utusan malaikat untuk membinasakan kaum Nabi Lut. Maka keluarlah para malaikat daripada rumah Nabi Ibrahim alaihi salam yang menyerupai lelaki-lelaki tampan menuju ke kota Nabi Lut alaihi salam. Setibanya mereka di sungai Sadum pada waktu tengah hari, mereka berjumpa dengan puteri Nabi Lut alaihi salam yang sedang memberi makan ternaknya. Lalu mereka bertanya kepada puteri Nabi Lut alaihi salam tentang keberadaan ayahnya di rumah. Puteri Nabi Lut pun pulang ke rumah dan memberitahu ayahnya tentang kedatangan dua pemuda yang tampan tersebut seraya berkata, "Aku bimbang mereka akan diculik kaummu." Maka Nabi Lut alaihi salam pun pergi berjumpa dengan dua pemuda tampan tersebut dan membawa mereka pulang ke rumah serta menyembunyikan mereka di rumah Nabi Lut alaihi salam. Dia khawatir diketahui kaumnya akan ketampanan dua pemuda tersebut. Jadi apabila berita ini diketahui oleh isteri Nabi Lut alaihi salam sendiri, dia terus memberitahu seluruh kaum Nabi Lut tentang kehadiran dua pemuda yang tampan ini. Lalu kaum Nabi Lut serta merta datang ke rumah Nabi Lut untuk menculik dua lelaki yang tampan ini. Nabi Lut kemudiannya begitu gelisah dengan kehadiran kaumnya di rumahnya dan pada masa yang sama, dua pemuda tampan tersebut memberitahu Nabi Lut bahawa mereka merupakan para malaikat utusan Allah untuk memberi azab kepada kaumnya. Sejurus selepas itu, malaikat terus merintahkan Nabi Lut alaihi salam untuk pergi bersama keluarganya meninggalkan kota tersebut. Maka Nabi Lut alaihi salam dan keluarga serta pengikutnya kecuali isterinya telah lari meninggalkan kota tersebut sebelum para malaikat membinasakan seluruh kotanya. Ini kerana isteri Nabi Lut alaihi salam tidak lagi tergolong dalam kalangan keluarganya atas sebab isteri Nabi Lut telah menderhagai suaminya. Jadi, pengajaran daripada dua kisah tadi, ia dapat dilihat bahawa tanggungjawab seorang isteri bukanlah sesuatu yang mudah. Bahkan, menjadi isteri kepada seorang Nabi pun belum tentu dijamin syurga dan tidak menjamin akhlak yang mulia.
Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pengajaran kepada kita dalam bentuk dua kisah yang saya kongsikan sebentar tadi. Di bawah bimbingan suami yang menjadi pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka sepatutnya menjadi ibu kepada umat yang dipimpin si suami. Sebaliknya, mereka menjadi salah satu golongan yang diazab Allah kerana menolak ajaran yang dibawa oleh suami mereka. Sebagai pengakhiran, benarlah kata orang, iman tidak akan dapat diwarisi.